Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sebelum kita melihat dengan terperinci apakah sebenarnya fungsi dan peranan Al-Quran bagi satu-satu orang manusia, suka untuk saya mulakan dengan beberapa premis yang perlu kita fahami tentang Al-Quran. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, Al-Quran ini adalah satu kitab yang tidak ada orang boleh nafikan bahawa ianya kitab yang Allah Ta'ala sendiri turunkan. Ianya adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada orang boleh menafikan perkara tersebut. Jadi ianya adalah satu wahyu turun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, Al-Quran ini adalah satu kitab yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala bebas daripada sebarang penyelewengan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kamilah yang telah menurunkan Al-Quran itu, az-zikr, ya, dan kami juga yang menjaganya. Sebab itu kita lihat tidak ada satu kitab dalam muka bumi ini yang terjamin keasliannya melainkan Al-Quran, iaitu kalamullah. Itu satu kitab yang dijamin tidak ada sebarang penyelewengan. Dan asalnya dia bermula dengan bacaan daripada Nabi SAW. Dan berlalunya zaman barulah diusahakan oleh para sahabat menulis semula dan sebagainya. Sebagai contoh saya nak bawa betapa terjaganya Al-Quran ini, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam Al-Quran kita ada 114 surah. Dan semua surah itu telah Allah Ta'ala mulakan dengan kalimah basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali pada satu surah, iaitulah surah At-Taubah, Bara'ah. Jadi surah itu Allah Ta'ala tidak letakkan basmalah. Tapi siapa yang mampu menokok tambah? Tak ada orang berani. Dia tengok Al-Quran, 114 surah, semuanya ada basmalah. Kenapa tiba-tiba surah Taubah tak ada basmalah? Sehingga hari ini, setelah 1400 tahun berlalu, tuan-tuan dan puan-puan, masih lagi terpelihara. Tak ada orang berani ubah. Tak ada orang yang cuba memandai-mandai, kerana itu telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang ketiga, Al-Quran ini juga mempunyai satu kedudukan yang begitu istimewa dalam kalangan umat Islam. Berapa ramai penduduk ataupun orang-orang Islam yang telah menghafaz Al-Quran. Mereka ini kadang-kadang kalau ditanya, tolong bagi tahu nama kamu dalam bahasa Arab pun mereka belum pasti lagi boleh menjawab. Tetapi mereka mampu menghafaz Al-Quran lebih 600 muka surat itu, semuanya bahasa Arab dengan begitu mudah. Dan itu adalah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Namun begitu, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apakah sebenarnya Al-Quran itu diturunkan kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini untuk kita baca, untuk kita hayati, tengok hari-hari, kemudian habis kita baca, kita letak balik dekat rak buku kita seperti mana buku-buku yang lain, ataupun sebenarnya Allah Taala memberikan kita Al-Quran itu dengan maksud, dengan objektif, tujuan tertentu. Baik, mari kita lihat bagaimana Allah telah menyatakan dalam surah Ibrahim. Allah sebut Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Bagaimana Allah Ta'ala telah beritahu, Allah bagi tahu tentang satu kitab yang diturunkan kepada kita ini sebagai apa? Ikhrajun nas, untuk mengeluarkan manusia daripada zulumat, kegelapan, kesesatan, ilan nur, kepada cahaya. Dan antara nama lain juga bagi Al-Quran ini adalah cahaya. Wattaba'an nur, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ikutlah, wattaba'un nur, ikutlah Al-Quran itu yang disebut sebagai cahaya. Cahaya ini apa fungsi dia? Cahaya ini selain dirinya terang, pertama sekali cahaya ini dirinya terang, baru kita kata oh ada cahaya di sana. Kemudian apa fungsi cahaya, tuan-tuan dan puan? Menerangkan orang lain, menerangkan keadaan sekeliling. Itu cahaya, itu nur. Dan inilah fungsi Al-Quran, mengeluarkan manusia daripada kegelapan, kesesatan, kejahilan kepada satu cahaya dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi kita lihat apabila Allah menetapkan tujuan Al-Quran itu mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya, akhirnya sepatutnya kita faham. Ini disebutkan oleh Dr. Yusuf Qaradawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia, bahawa
manusia bila dapat Al-Quran antara lain untuk memperbetulkan pegangan dia, akidah dia, memperbetulkan tasawurat, pemahaman dia terhadap perkara-perkara yang berlaku di sekeliling dia, pemahaman dia terhadap ibadah dia, pemahaman dia terhadap fungsi dia sebagai keluarga daripada keluarga umat Islam, peranan dia sebagai ahli anggota masyarakat sebagai contoh, peranan dia di kawasan kejiranan, itu semua dipandu dengan Al-Quran. Baik, tuan-tuan dan puan, kalau kita lihat apa yang berlaku pada umat terdahulu sebagai contoh, kita perlu betul-betul bezakan diri kita sebagai umat Al-Quran. Sebagai umat Al-Quran ini, ya Allah Ta'ala muliakan kita dengan memberi kita Al-Quran sebagai panduan kehidupan, dengan mereka yang telah Allah Ta'ala berikan Taurat. Allah sebut dalam surah Jumu'ah, Allah kata apa? Mathalul ladhina humilut Taurat thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfaram. Allah kata, perumpamaan bagi mereka yang telah diberi tanggungjawab untuk bawa Taurat, kemudian mereka tinggalkan. Mereka ni umpama apa, tuan-tuan dan puan? Mereka ni umpama keldai yang bawa asfar, buku-buku, tulisan-tulisan kitab-kitab di atas belakangnya, tetapi tidak tahu satu apa pun yang dibawa. Keldai ni makhluk yang special, tuan-tuan dan puan. Kita letaklah apa saja atas keldai ni, dia akan tetap bawa. Dia tak, walaupun dia tak tahu apa tu. Dan kita tak nak jadi begitu. Kita yang telah Allah Ta'ala muliakan dengan Al-Quran ini, dapat Al-Quran masuk dalam jiwa kita, kita tak nak jadi umat Taurat, kita nak jadi umat Al-Quran. Dapat Al-Quran, mengambil tanggungjawab dan faham apakah tujuan, maksud Allah Ta'ala berikan Al-Quran kepada kita. Baik, kalau kita nak tengok contoh, tuan-tuan dan puan, betul ke Al-Quran ini bukan sekadar untuk dibaca? Contoh terbaik kita nak lihat adalah para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in, yang mereka ini digelarkan sebagai jilun Quraniyun faridun, generasi Al-Quran yang unik. Itu apa yang berlaku dalam kehidupan mereka? Adakah mereka baca sahaja? Ini berbeza. Faham kita dengan faham sahabat, bagaimana mereka menerima Al-Quran berbeza. Kita mungkin menerima Al-Quran sebagai satu khazinah, satu simpanan ilmu, rasidul ilmi. Kita simpan, faham, membina kita punya autoriti, membina kita punya kemampuan berhujah dan sebagainya. Tetapi para sahabat setiap kali diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka cukup dengan satu ayat, tuan-tuan dan puan. Kerana apa? Faham mereka ayat yang mereka belajar untuk mereka amalkan, untuk mereka praktikkan, bukan untuk simpan sebagai koleksi akademik dalam akal fikiran minda mereka. Tidak, mereka faham itu satu ayat Rasulullah ajar, mereka nak terus laksanakan. Jadi mereka risau, lagi banyak ayat yang Allah Ta'ala ajar, lebih banyak yang perlu mereka laksanakan. Ini berbeza situasi. Dan lihat kesannya, kita hari ini dengan Quran yang sama, Quran yang berada di rumah kita ni, tuan-tuan dan puan, Quran itu jugalah telah saya jelaskan pada awal, dijaga oleh Allah Ta'ala. Quran yang dibaca oleh para sahabat, ayat-ayat yang diajarkan kepada para sahabat, ayat yang sama juga sampai kepada kita, tuan-tuan dan puan, tapi kesan berbeza. Kesan cukup berbeza. Para sahabat dengan ayat yang sedikit itu, ketika mana Allah turunkan satu-satu perintah sebagai contoh, perintah berjihad di jalan Allah, keluar di jalan Allah, mereka keluar tanpa memikirkan anak isteri dan sebagainya. Mereka menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala dengan begitu pantas. Ketika mana Allah mengharamkan arak sebagai contoh, mereka banjirkan kota-kota mereka dengan tumpahan arak yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita tanya balik diri kita, tuan-tuan dan puan, berapa banyak ayat yang kita baca, berapa banyak ayat yang kita hafal, dan berapa banyak pula yang telah kita amalkan. Ini satu muhasabah yang cukup mendalam, terutamanya pada diri saya, tuan-tuan dan puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lihat apa yang berlaku berlalunya zaman. Berlalunya zaman, akhirnya generasi kita pada hari ini, bagaimana faham mereka pada Al-Quran, kita tidak salahkan, tetapi itulah kekurangan-kekurangan yang telah berlaku dengan berlalunya zaman. Dengan berlalunya zaman berlaku sedikit demi sedikit pencairan dan sebagainya. Apa yang berlaku hari ini, Al-Quran kita letakkan di dalam kereta sebagai contoh. Kadang-kadang sebab apa kita tanya, "Pakcik, kenapa letak Quran kereta?" "Bagus pakcik, sempat ke pakcik baca?" Rupanya dia kata, "Pakcik takut aksiden." Jadi dia letak Quran tu atas kereta sebagai tangkal. Letak dia dalam rumah, tingkat atas satu, tingkat bawah satu, bilik ni satu. Nak jadi pendinding supaya tidak dimasuki pencuri. Itu semua sebahagian daripada syafaat Al-Quran, kelebihan kita menjaga Al-Quran. Tetapi bukan itu tujuan utamanya.
skop Al-Quran perlu kita lihat dengan lebih luas lagi daripada itu, dalam konteks yang telah saya sebutkan tadi, ikhrajun nas, mengeluarkan manusia daripada zulumat, daripada kegelapan, kejahilan, kepada satu cahaya Islam. Itu perlu kita faham. Perkara-perkara kecil, ya, alhamdulillah, maksudnya dalam satu perspektif yang lain, masyarakat kita alhamdulillah begitu berpegang teguh pada Al-Quran, begitu percaya pada kitab kalamullah itu, tetapi skopnya harus kita besarkan supaya ia setanding dengan tujuan asal kenapa Allah Ta'ala turunkan Al-Quran itu kepada kita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai mengakhiri persoalan ini, saya melihat beberapa perkara kita perlu dalami dengan sungguh-sungguh. Al-Quran ini, dia berinteraksi dengan kita menurut sangkaan kita, tuan-tuan dan puan. Kalau kita merasakan Al-Quran itu merupakan guru mursyid kepada kita, maka dia akan datang dalam bentuk memberi petunjuk, mengajarkan kita ilmu. Kalau kita merasakan Al-Quran itu sebagai kekasih hati kita, maka dia akan sentiasa menemani kita. Walau kita susah, walau kita senang, walau kita gembira, walau kita sedih, dia akan datang menemani kita sebagai kekasih. Dan Al-Quran itu, tuan-tuan dan puan, kalau kita anggap dia sebagai panduan pedoman kehidupan. Hari ini kita nak berjalan mana-mana, walaupun tahu jalan, akhirnya kita buka GPS, buka Waze, buka Google Map. Sebab kita nak tengok jalan mana paling tepat, mana shortcut, mana yang paling murah tol. Dan inilah kalau kita anggap Al-Quran ini sebagai panduan pedoman kehidupan kita, maka dia akan datang dalam bentuk memandu seluruh kehidupan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat kalimah ummah itu sebenarnya telah Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran lebih daripada 50 kali. Begitu banyak kalimah itu dinyatakan oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kemudian dalam konteks yang pelbagai. Atas sebab itu, apabila kita cuba melihat apakah makna sebenar, adakah ummah itu mempunyai makna khusus tertentu, akhirnya para ulama ahli mufassirun mereka melihat, tidak dapat mereka simpulkan makna ummah itu dalam satu makna yang konkret, kerana setiap kali Allah Ta'ala menceritakan tentang ummah itu, dia datang dengan konteks setting, dia datang dengan keadaan yang tertentu, yang berbagai-bagai, yang akhirnya setiap satu itu perlu pada penafsiran yang berbeza. Namun begitu, bagi tujuan perbincangan yang saya nak bawakan pada hari ini, tuan-tuan dan puan, saya memilih pendapat daripada Al-Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala, yang mana beliau mendefinisikan ummah itu sebagai ummah Islamiyah, umat orang Islam. Ya, di luar sana ada pelbagai lagi umat-umat yang lain, tetapi dalam konteks kita hari ini, yang kita nak cerita betul, yang kita nak bangunkan, yang kita betul-betul ambil fokus, berikan tumpuan adalah kepada keadaan umat Islam itu sendiri. Tuan-tuan dan puan, dalam Al-Quran banyak. Saya cuba melihat beberapa petunjuk yang telah Allah Ta'ala berikan. Antaranya, bila mana Allah sebut, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Allah menyebut, inilah umat kamu, umat yang satu, yang bersatu padu. Kita nak bersatu ini atas apa, tuan-tuan dan puan? Itu satu persoalan. Kita nak bersatu umat ini, dia nak bersatu ni atas sebab apa? Kena tengok betul-betul. Dan atas sebab itu kita melihat ada dua keadaan yang akan menyatukan, yang sangat penting, yang akan menyatukan umat Islam. Yang pertama, kita bersatu di atas kalimah at-tauhid. Maksudnya kita hari ini, kita satu umat Islam keseluruhannya. Kita tolak bangsa, kita tolak agama, kita tolak ni maksudnya bukan kita ketepikan, tetapi kita faham bahawa persaudaraan yang paling utama bagi kita adalah persaudaraan seakidah. Kita bersatu padu hari ini, kita ambil cakna isu-isu yang berlaku di negara lain, negara umat Islam ataupun umat-umat Islam di negara-negara lain yang berlaku pelbagai penindasan dan sebagainya, kerana akidah itu menyatukan kita. Kita bersatu di atas kalimah at-tauhid. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, kita bersatu ni macam mana? Kita nak jadikan satu umat kita ni bersatu padu, kita kena ada tauhid al-kalimah. Tadi kalimah tauhid, kita bersatu di atas akidah, dan kita juga mesti bersatu di atas satu agenda. Ini sangat penting. Inilah yang betul-betul
memberi kekuatan kepada umat Islam apabila kita bersatu padu di atas satu agenda. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam petunjuk yang lain, Allah Taala cerita satu umat bersatu padu. Kemudian Allah minta kita buat apa? Allah kata wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Kita ni umat ini kerja dia apa? Mengajak kepada kebaikan. Ini satu persoalan lagi yang kita boleh bincang. Dan hari ini manusia bercerita tentang kebaikan ataupun kebajikan ini sebagai sesuatu yang relatif. Bahkan kebenaran itu sendiri pun mereka anggap sebagai sesuatu yang relatif. Tak ada benda yang salah. Mungkin salah di sisi saya tapi betul di sisi awak. Mungkin betul di sisi awak, salah di sisi saya. Tak ada benda yang konkret. Bahkan mereka cuba berputar-putar di dalam satu falsafah yang mereka pun tidak tahu di manakah hujung pangkal, dan akhirnya mereka pening sendirian. Tuan-tuan dan puan-puan, kita mengajak orang pada kebaikan ni, ajak kebaikan apa? Mesti didasari di atas kebaikan, ataupun kebaikan yang kita nak ajak ni mesti didasari di atas al-haq, kebenaran. Kita mesti berpegang teguh betul kepada kebenaran. Dalam petunjuk yang lain Allah Ta'ala sebut tentang kisah Nabi Ibrahim AS sebagai contoh. Ini satu tempat di mana para ulama tafsir melihat bagaimana akhirnya ummah ini, pada hakikatnya kita faham ummah ini adalah perkumpulan manusia. Baru boleh kata ummah. Yang kata bersatu padu tadi, satu agenda tu, dia adalah perkumpulan manusia. Seorang-seorang mungkin dia lemah. Kalau kita kata dalam tamsilan bahasa Melayu kita, kalau kita kata sebatang lidi tu patah senang, 2 jari boleh patah sebagai contoh. Tapi apabila diikat menjadi satu penyapu lidi itu, seikat penyapu lidi itu begitu kukuh, begitu teguh dengan kesatuan tauhidul kalimah, kesatuan umat Islam itu begitu kukuh. Tetapi yang menariknya dalam Al-Quran, ada satu tempat Allah cerita tentang Nabi Ibrahim. Allah sebut, Allah gelarkan Nabi Ibrahim itu sebagai ummah. Inna Ibrahim kana ummah qanitan lillahi khashi'an, yang qanitan lillahi hanifa. Bagaimana Allah cerita tentang Nabi Ibrahim ini sebagai satu ummah yang taat kepada Allah Ta'ala, yang berpegang pada agama yang lurus, walam yaku minal musyrikin, dan dia bukan daripada kalangan mereka yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini penting kita faham ummah tadi, petunjuk-petunjuk yang Allah Ta'ala beri. Dan kita perlu faham ummah ini, kalaupun dia bersatu padu, semuanya seperti mana yang berlaku pada zaman Nabi Ibrahim, semuanya menolak Nabi Ibrahim, tetapi dengan kebenaran, dengan nilai kebenaran al-haq yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS, Allah iktiraf ummah kepada Nabi Ibrahim. Jadi kita, tuan-tuan dan puan, kalaupun kita nak memperjuangkan umat ini, mesti kita faham betul perjuangan umat ini didasari dengan al-haq. Kita berjuang hari ini, tuan-tuan dan puan, untuk dapatkan kebahagiaan. Islam mengajak kita mengejar kebahagiaan bukan sahaja di dunia tetapi di akhirat. Kita hidup ni nak dunia bahagia, akhirat membahagia. Bukan kejar akhirat saja, dunia kelang kelibut. Kita nak dua-dua, kita nak cemerlang dua-dua. Kita bahagia dunia, kemudian seterusnya dengan dunia itu kita beramal dan kita bahagia di akhirat. Dan pegangan kita apa? Al-Quran datang antara tujuan lain memperbetulkan kefahaman kita kepada nilai insaniyatul insan. Kita nak faham, manusia ni apa sebenarnya? Manusia ni hamba, dia ada Tuhan, dia berpegang pada nilai-nilai tertentu. Antaranya nilai yang dipegang oleh Nabi Ibrahim AS, nilai al-haq. Kemudian nilai apa lagi? Nilai al-adalah. Kita berlaku adil. Kemudian nilai apa lagi yang ada pada umat ini yang perlu kita pegang? Al-mas'uliyah, tanggungjawab. Bila mana kita keluar, kita menjadi anggota masyarakat, jadilah anggota masyarakat yang bertanggungjawab. Bila mana kita mempunyai anak, keluarga, jadilah ibu, ayah, penjaga, suami, isteri yang bertanggungjawab. Bila mana kita keluarkan satu-satu pendapat, kita bertanggungjawab di atas pendapat yang kita keluarkan. Itu sebahagian daripada nilai yang perlu dipegang betul oleh umat Islam. Apa lagi yang berlaku petunjuk dalam bab ummah ini, tuan-tuan dan puan? Allah juga menyebut tentang bagaimana Allah SWT kata, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita ini adalah satu umat yang paling baik yang Allah Ta'ala keluarkan daripada kalangan manusia, tetapi diikat, tuan-tuan dan puan. Kita jangan rasa mulia. Kita bukan mulia ni, mulia sebab-sebab lain. Allah Ta'ala ikat kita. Kenapa mulia? Kenapa terbaik? Ukhrijat linnas ni dikeluarkan daripada golongan manusia yang ramai itu, kita jadi terbaik kerana ta'muruna bil ma'ruf. Kita ajak orang buat baik.
Ini kerja para rasul, para anbiya. Tanhauna 'anil munkar. Kita mencegah perkara-perkara keburukan. Wa tu'minuna billah, dan kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Itu kerja kita. Sebab itu kita jadi mulia. Dan antara lain, petunjuk lain tuan-tuan dan puan. Apa lagi kalimah ummah? Yang mana Allah Ta'ala nak jadikan kita ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan Allah Ta'ala jadikan kita ni umat yang pertengahan, wasatiyah. Biasa kita dengar bila membincangkan tentang ummah wasati ini, ummah wasatiyah ini, kita faham, oh, kita tidak boleh menjadi ekstrim. Sama ada ekstrim di sebelah kanan ataupun ekstrim di sebelah kiri, sebagai contoh. Tetapi para ulama kontemporari hari ini melihat semula, menilai dan menyatakan antara kefahaman lain bagi ummatan wasata ialah kita menjadi markas, kita menjadi pusat tumpuan. Wasata ni pertengahan, pusat-pusat tumpuan kuasa. Jadi sepatutnya umat Islam ini dia berada di tengah, menjadi sumber kuasa kepada ummah, kepada dunia, dan yuwazzi'ul khair, dan ummah ini membahagi-bahagikan perkara-perkara kebaikan. Kerana kerja kita tadi telah Allah nyatakan yad'una ilal khair. Umat ini kerja dia menyebarkan perkara-perkara kebaikan. Itu antara lain petunjuk yang telah Allah Ta'ala berikan berkaitan dengan ummah. Tuan-tuan dan puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak lagi sebenarnya, ciri-ciri kalau kita lihat sebagai contoh dalam surah Al-Mu'minun, bagaimana Allah Ta'ala cerita ummah ini ummah yang beriman pada Allah Ta'ala, yang beribadah, ummah yang berkorban, menjaga hak-hak manusia dan sebagainya. Tetapi saya nak ceritakan pada hari ini, perlu kita faham bagaimana umat hari ini yang kita nak cerita, pembinaan umat ataupun pembinaan ummah fadilah yang kita bawakan pada hari ini, ia sebenarnya adalah satu ummah yang kita sebut sebagai ummah Quraniyah. Umat yang nak kita bangunkan sebagai umat yang mempunyai jati diri, nilai diri yang tinggi ini, ummah fadilah itu sebenarnya mereka adalah ummah Quraniyah. Kita lihat Allah sebut tadi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Bagaimana Al-Quran itu telah diberikan pada manusia dan ada proses ikhraj. Kita ini melalui proses Al-Quran itu mendidik kita supaya kita keluar daripada kegelapan kepada cahaya. Kita ini keluar menjadi umat terbaik dengan Al-Quran. Al-Quran itu memproses kita. Dan kita apabila nak mencapai kebaikan, kesempurnaan semula, perlu kita kembalikan umat ini kepada Al-Quran. Kita kena usaha tu tuan-tuan dan puan. Kalau kita lihat hari ini, masyarakat semakin meninggalkan Al-Quran. Dan Al-Quran ini tuan-tuan dan puan, Rasulullah tidak membawa Al-Quran seorang diri, tetapi Rasulullah membawa dakwah Al-Quran ini, membina generasi Al-Quran yang unik para sahabat itu bersama-sama dengan golongan sahabat. Mereka itulah ummah Quraniyah pada waktu itu, dan kita seharusnya pada hari ini membina ummah Quraniyah kita agar dapat kita angkat martabat sebagai ummah fadilah. Kalau kita tengok masyarakat hari ini semakin hari semakin jauh, apakah solusi? Saya nak sebut pada tuan-tuan dan puan, Al-Quran ini dia ada hak dia yang perlu kita berikan. Dia ada hak dia. Yang pertama, kita baca dia. Itu yang perlu kita laksanakan. Baca dulu. Itu orang kata apa? Minimum lah. Baca dulu. Kalau bulan Ramadan orang berpusu-pusu baca Al-Quran, kita baca Al-Quran. Kemudian kita fahamkan dia. Kita orang Melayu kadang-kadang faham, kadang-kadang tak faham. Jadi kita baca, tengok betul-betul, apa sebenarnya yang Allah Ta'ala nak ceritakan pada kita. Baca faham. Buka terjemahan. Kalau ada kemampuan, buka tafsir pula tuan-tuan dan puan. Tengok, faham. Kemudian kita buat apa? Kita beramal dengan dia. Itu yang penting. Ini yang membezakan kita dengan para sahabat. Kita baca, faham, amalkan. Kita kena amal. Itu hak dia. Allah Ta'ala ajar kita Quran ini menjadi panduan kehidupan kita. Kita amalkan. Kemudian kita berkemampuan, kita hafaz Al-Quran tuan-tuan dan puan. Hafaz Al-Quran. Sebahagian daripada Al-Quran. Kita cuba usahakan hafaz Al-Quran. Kemudian kita ajarkan Al-Quran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menyebut, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Kita nak jadi manusia terbaik ni tuan-tuan dan puan, senang je. Ta'allama al-Qur'an, belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan ajarkan Al-Quran. Itu antara hak Al-Quran. Semua ini tuan-tuan dan puan, hak-hak Al-Quran yang disebutkan oleh para ulama ini,
Kita boleh laksanakan dalam konteks peribadi. Kita baca sendiri, kita cuba hafal sendiri, kita amalkan sendiri, dan kita ajar keluarga kita sendiri. Dan kita juga tuan-tuan dan puan boleh mempraktikkan hak-hak Al-Quran ini sesama masyarakat dalam komuniti kita. Dan semua ini ada timbangan-timbangan dan juga pahala-pahala yang berbeza di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh buat sendiri dan kita juga boleh pergi pada orang ramai, angkat Al-Quran ini syiar kepada masyarakat. Jadi kita ajarkan masyarakat sekeliling kita. Bermulalah dengan keluarga kita, tuan-tuan dan puan. Kita nak ajar orang mungkin jauh, kita mulakan dengan keluarga kita. Apa yang kita boleh buat sebagai contoh dalam bab memupuk rasa semangat cinta Al-Quran ni. Al-Quran ini kalau betul kita pegang dengan dia, itulah yang dikisahkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya, "Kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimanakah akhlaknya Nabi SAW pada waktu dahulu? Maka kata Sayyidatina Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Al-Quran yang berjalan, yang hidup, itulah Nabi SAW. Jadi kita nak ambil semangat itu, tuan-tuan dan puan. Kita nak bina generasi ummah fadilah ini. Kita mulakan dengan diri kita, mulakan dengan keluarga kita. Kita sebagai ibu ayah, apa yang kita boleh buat? Sebagai contoh, antara yang kita boleh buat, kita Al-Quran ni di Malaysia ni kita ada banyak pertandingan. Pertandingan musabaqah Al-Quran, baik hafazannya, baik dari sudut tilawahnya. Kita bawa anak-anak kita pergi keluar melihat Al-Quran. Dalam kereta kita pilihlah bacaan-bacaan Al-Quran untuk kita perdengarkan. Kita jadikan budaya membaca Al-Quran sebagai budaya keluarga, sebagai contoh. Dan kita beri ganjaran, itu anak-anak kita suka. Bila mana kita masuk, anak kita masuk naik Quran sebagai contoh, belajar Muqaddam, belajar Iqra, kemudian naik Quran, kita hadiahkan dia Quran dengan Quran yang istimewa. Pelbagai Quran yang istimewa ada dalam pasaran, tuan-tuan dan puan. Kemudian bila dia khatam sebagai contoh, berikan hadiah. Setiap kali khatam kita beri hadiah mengikut kemampuan. Itu memberikan satu galakan, dorongan pada anak-anak kita untuk kembali mencintai Al-Quran. Ini penting. Kita mungkin hidup lagi 20-30 tahun, tetapi anak kita 40-50 tahun. Mereka lah generasi yang akan memacu ummah ini. Kalau dada mereka tidak diisi dengan Al-Quran, kefahaman Al-Quran, bagaimanakah agaknya generasi yang akan mewarisi agama kita di masa akan datang? Itu sangat penting. Baik, tuan-tuan dan puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara lain, kalau kita kata dalam bulan Ramadan ni, dalam bulan Ramadan yang mulia ni, kita nak menyemarakkan lagi Al-Quran. Kita jelajah masjid-masjid dan surau-surau. Kita cari imam-imam yang bacaannya sedap, tajwidnya cukup, sebagai contoh. Jangan kita pilih yang nak cepat je. Jadi jiwa kita tu tidak masuk dengan kehendak yang nak dibawakan oleh Al-Quran. Kita pilih betul-betul. Kita rancang kehidupan kita. Dan semua ini setelah kita usahakan dalam keluarga kita, kita angkat budaya ini dalam komuniti kita, tuan-tuan dan puan. Besar pahala kita. Bila mana kita menunjukkan manusia lain pada perkara kebaikan, besar pahala yang Allah Ta'ala akan janjikan kepada kita. Itu satu janji yang tidak akan Allah Ta'ala mungkiri. Baik. Sebagai akhir, kalau kita ada kemampuan, saya suka untuk menyarankan agar kita faham, manusia merupakan golongan yang akan membawa Al-Quran. Al-Quran ni dia dengan kitab, dengan mushaf itu, dia terletak begitu saja dekat rak-rak buku. Tetapi manusia, umat ini yang pegang, yang menghidupkan Al-Quran. Dan kalau boleh, tuan-tuan dan puan, kita lahirkanlah sebanyak mungkin generasi penghafaz Al-Quran. Dan mereka inilah yang menjaga Al-Quran. Jangan kita campur adukkan. Ini banyak isu hari ini. Bila kita cerita tentang nak hafaz Quran, kita hantar anak pada institusi tahfiz. Bila kita tengok institusi tahfiz, macam-macam kita dengar cerita itu, ini dan sebagainya. Kita kena faham betul-betul. Kita jangan campur aduk di antara isu pengurusan, permasalahan-permasalahan pengendali ma'at tahfiz dengan kefungsian sebenar para hufaz Al-Quran. Kita sebagai ibu bapa sepatutnya berbangga hantar anak kita menghafaz Al-Quran. Biar mereka hafaz Quran dulu. Lepas tu nak jadi doktor, nak jadi engineer, pakar matematik dan sebagainya, terpulang. Kita penuhkan dada mereka dengan Al-Quran. Itu akan memandu jiwa mereka. Itu akan memandu jiwa mereka. Jadi kita tengok betul-betul, jadikanlah, bagi tahu pada anak-anak kita, menghafaz Quran ini kerja mulia. Menghafaz Quran ini banyak manfaatnya dan banyak kelebihan yang Allah Ta'ala akan berikan.
Jadi itulah mungkin sedikit sebanyak yang dapat saya kongsikan. Mudah-mudahan generasi kita yang kita dalam usaha membina ummah fadilah ini, kita mulakan dengan mewujudkan generasi Quraniyah. Kita mengajak, kita keluarkan manusia daripada kegelapan dengan bantuan nur daripada Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.